إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي باتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada saudara-saudara, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhkan segala perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia
dan akhirat nanti insya-Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Isra ayat 1 pada juzuk yang ke-15 yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana Allah berkati di sekelilingnya, serta Allah menunjukkan, memperlihatkan kehebatannya, kekuasaannya dan kebesarannya. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin sedang pendengar yang budiman lagi beriman. Ayat ini telah menjelaskan kepada kita tentang suatu peristiwa besar yang berlaku di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Rasulullah diperintahkan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Persoalannya, bilakah peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku ketika hampirnya Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah. Maknanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku ketika Rasulullah berada di Makkah Al-Mukarramah. Sejak lahir sehinggalah pada usia 53 tahun Rasulullah berada di Makkah, maka Rasulullah telah diangkat untuk melakukan Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, kenapa dan mengapa Isra dan Mi'raj ini dianugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini menjadi iktibar dan pengajaran yang besar kepada kita umat Islam. Pada tahun Amul Huzni, tahun sedih, tahun duka cita, di mana Rasulullah, ahli keluarga baginda dan para sahabat pengikut baginda diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh dibenarkan berurusan dengan Rasulullah serta pengikut-pengikutnya. Dalam urus niaga, dalam urusan munakahat, tidak boleh dikahwini dan tidak boleh mengahwini. Rasulullah diboikot begitu hebat oleh puak Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Dan pada tahun itu jugalah Rasulullah kehilangan 2 sayapnya, sayap kanan dan sayap kirinya. Yang pertamanya diwafatkan, dimatikan Abu Talib, bapa saudaranya yang banyak membantunya, yang banyak menjaganya daripada gangguan puak Quraisy Mekah, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga telah diwafatkan oleh isteri yang tercintanya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah ditekan, ditindas oleh puak Quraisy. Rasulullah diuji dengan pelbagai ujian. Rasulullah dan sahabat berada dalam keadaan sedih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. 2 peristiwa besar
Iaitulah Isra, diperjalankan Rasul daripada Mekah Al-Mukarramah ke Palestin, dan yang keduanya dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa hebat yang besar yang berlaku sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita nak ceritakan di atas mimbar ini, maka masa yang singkat ini tidak mampu kita ceritakan. Apa yang penting, kita kena faham dan kita kena sedar bahawa Al-Quran yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang benar, yang kita tidak boleh ragu-ragu. Kerana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat pertama dan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada ragu-ragu padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang kita kena imani dan yakini, dan itulah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj juga merupakan mukjizat kedua yang terbesar yang harus kita imani dan kita yakini. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Isra dan Mi'raj satu peristiwa keajaiban yang berlaku di luar fikiran akal manusia. Kalau nak difikirkan secara logik, kita tidak mampu untuk meyakininya. Tetapi kita kena imani dan yakini bahawa inilah mukjizat yang kedua terbesar yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya harus memahami, harus menghayati, harus mengamalkan dalam kehidupan kita, seharian kehidupan kita, supaya kita jadi mukmin yang muttaqin, mukmin yang sami'na wa ata'na. Muslimin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra yang berlaku pada waktu malam, dan Rasulullah kembali sebelum subuh, Rasulullah menceritakan kepada umat ketika itu di Makkah Al-Mukarramah terdapat banyak golongan. Ada yang mempercayainya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang beriman. Tidak ramai juga yang menolak dan tidak mahu mempercayai tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita dapat menyimpulkan bahawa banyak di kalangan manusia ini ada yang sikapnya seperti Abu Bakar As-Siddiq yang sami'na wa ata'na. Ada yang bersikap seperti Abu Sufyan yang peringkat awalnya menentang Rasulullah, seorang pembesar, tetapi akhirnya memeluk Islam. Ada juga yang bersikap seperti Abu Talib yang menyokong Rasulullah tetapi tidak beriman dengan Rasulullah, yang membantu Rasulullah. Tetapi ramai juga yang bersikap seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang menentang Rasulullah, yang menentang Islam hingga akhir hayat mereka, dan mereka mati dalam keadaan kufur. 4 Abu ni sepanjang zaman akan ada dan wujud, apatah lagi di zaman kita, sehinggalah akhir hayat ataupun kita katakan berlakunya kiamat. Muslimin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang menjelaskan tentang hubungan ubudiyah kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 3 perkara yang saya nak sebut secara ringkasnya, iktibar dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertamanya, Isra dan Mi'raj menunjukkan kekuasaan, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah bawa Rasulullah untuk melihat syurga. Allah bawa Rasulullah untuk melihat neraka. Allah bawa Rasulullah ke Sidratul Muntaha dengan dibawa oleh Jibril alaihi salam sebagai tetamunya, bertemu dengan para nabi, melihat rahsia-rahsia langit, menunjukkan bahawa apa yang diceritakan dalam Al-Quran kita kena percaya dan yakin bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Apa yang berlaku di langit
yang didiami oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang didiami oleh malaikat di langit yang ketujuh, yang terdapatnya Baitul Ma'mur, adalah peristiwa benar yang harus kita yakin dan percaya. Kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, kita dijamin syurga. Syurga adalah benar. Andai kita meninggalkan perintah Allah, kita disediakan neraka. Neraka yang azabnya sangat pedih. Kita diseksa, menangis menderita, mengalir air darah sekalipun, mengalir air mata darah sekalipun, kita tetap diseksa kerana melanggar perintah Allah. Semuanya itu adalah benar tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menggambarkan betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup kepada sekalian para nabi, merupakan sayyidil mursalin, pemimpin kepada sekalian para nabi. Betapa mulianya Allah lebihkan, seperti mana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah para rasul itu, kami lebihkan mereka sebahagian daripada mereka atas sebahagian mereka. Sebahagian daripada mereka boleh berkata-kata, Allah berkata-kata dengan mereka, dan sebahagian daripada mereka Allah angkat darjat mereka beberapa darajat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, para nabi dan rasul yang terdahulu semuanya berdiri di dalam Masjidil Aqsa menanti ketibaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam di dalam salat tersebut, menggambarkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad, Nabi kita yang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang penghulu kepada segala Nabi, Nabi yang dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Kita juga merasa bangga kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ialah anugerah yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus jaga, yang kita harus baca, yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertamanya yang saya sebut tadi, mukjizat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang keduanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku dalam bulan Rajab ini, yang kita istiharkan bulan Rajab ini sebagai bulan sembahyang, iaitulah anugerah sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan sebagai kewajipan kita. Inilah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang menegakkannya, maka dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia meruntuhkan agama. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita dapat melihat betapa hebat kebenaran janji-janji Allah tentang syurga dan pahala. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang menjadi Sayyidil Mursalin, penghulu kepada sekalian para nabi. Dan betapa beruntungnya kita mendapat anugerah yang terbesar, yang memberikan jaminan untuk kita bahagia di yaumul akhirah nanti, untuk kita bahagia di alam barzah nanti, dengan kita mendampingkan diri kita. Ayo, usah buang masa, marilah sama-sama kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran teman sejati kita. Dalam sisa umur yang masih berbaki ini, marilah sama-sama kita semak, dilaksanakan ibadah salah kita dengan teliti, mencukupi syarat dan rukunnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung, yang memanfaatkan seluruh masa kehidupannya dengan sebaik yang mungkin,
seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru diri saya dan kita semua untuk sentiasa menyebut raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha, raditu billahi rabba, kami redha Engkau ya Allah menjadi Tuhan kami. Bila kita redha Allah menjadi Tuhan kita, maka kita akan bahagia kerana Allah redha kepada kita. Wabil Islam dina, kita redha Islam menjadi agama kita. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan kami, seperti yang kita lihat betapa hebat dan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali illa alladhina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, yang berpesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, yang berpesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم انقلهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الذات إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر